Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan Nur Aiza binti Ibrahim, pegawai SISC Plus, PPD Daerah Kintas Selatan, dan Puan Ros Emiliana Kartina binti Muhammad, iaitu kita punya penceramah pada hari ini, serta semua guru-guru asas sains komputer bagi daerah Kintas Selatan. Okey, selamat menyertai bengkel kita, iaitu bengkel pembinaan ERPH untuk guru asas sains komputer ASK menggunakan platform CIDS. Okey, jadi sebelum kita mulakan bengkel, diharapkan cikgu-cikgu dapat offkan kamera dan mic masing-masing agar sesi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya menjemput penceramah kita Puan Ros Emiliana yang kita tak asing lagi lah, daripada SMK Sultan Yusof untuk memulakan sesi bengkel kita. Sekian, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Sebabnya saya tak pakai saya guna mic yang memang built-in je, tak ada mic direct. Dengar aku kan? Boleh dengar tak? Mas Niza dengar tak? Dengar tak suara? Okey, dengar, saya dengar. Okey. Okey, dengar. Okey, dengar. Okay, terima kasih pertama kepada Puan Nur Aiza binti Ibrahim lah, kita punya pegawai CIC Plus sebab menganjurkan sesi Google Meet ni. Terima kasih juga kepada Puan Masita selaku kita punya panitia daerah ASK tahun ni. Alright, okay. Sebenarnya saya nak cakap formal saya tak reti. Jadi kalau masa saya tengah perang tu, kalau ada cikgu nak tanya direct je sebab saya tak reti nak cakap formal. Okay, jangan gelak tau, okay. So, sebenarnya masa taklimat CIDS awal-awal dulu masa akhir tahun lepas, okay, di SMKC Kampar. Okay, masa tu baru nak berkenalan dengan CIDS. Yang pergi taklimat untuk SYS adalah saya, kemudian ada seorang cikgu lagi, guru data, kemudian pengetua. Jadi untuk hari ni saya tak nak berceritalah tentang selaku penyelaras CIDS, sebab kalau penyelaras CIDS function dia tu ada lebih sikit. Maksudnya dia boleh tengok sekarang ni dia dah CIDS dah upgrading. So dia boleh tengok cikgu yang guna, cikgu yang tak guna dan sebagainya. Saya tak naklah bercerita tentang penyelaras sebab saya dah bagi tahu tadi penyelaras untuk join sekali meet kita hari ni sebab dia pun akan ajar ASK tahun depan. Cikgu Mona Fariza lah untuk SYS. Saya nak berkongsi hari ni hanyalah untuk macam mana kita gunakan platform CIDS untuk ERPH, fokus kepada mata pelajaran asas sains komputer lah. Kalau ada cikgu-cikgu yang nak tanya, boleh tanyalah. Kalau saya terlaju cakap, bagi tahulah. Mana tahu sekali kita cakap Google Meet ni kan saya cakap laju kan. So rupanya saya cakap seorang-seorang je sampai ke sudah. Okay? So kalau tak faham boleh tanya. Jadi kita terus direct, cikgu boleh buka website untuk CIDS. Saya ada letak dekat ruangan chatting tu, saya ada letak dia punya URL. Okay. So kalau saya present alright, so kita punya website untuk CIDS ni lah, dia punya interface depan dia tu. Boleh tak cikgu? Cikgu boleh terus buat sama-sama dengan saya, hands on terus. Senang sikit. Nota, untuk step by step kan. Saya ada rapat masa taklimat tu, nanti saya masukkan dalam grup lah. Saya akan letak dalam grup Telegram ASK. So ini dia punya interface depan lah. Interface depan ni tentang CIDS, okay, Collaborative Instructional Design System. Di ruangan ni boleh cikgu masukkan dia punya nama pengguna
dengan kata laluan. Okey, nama pengguna dan kata laluan. Saya tak pasti sekolah cikgu macam mana, tapi untuk sekolah saya, password yang dapat pada asal-asal taklimat tu saya tak benarkan cikgu-cikgu tukar. Saya kata guna yang sama je sebab dia tak kisahlah kalau secara online ni dia akan ada satu isu nanti di mana cikgu lupa password. Jadi bila jadi isu tu kalau macam sekolah SYC cikgunya ramai. Jadi untuk elakkan saya pening kepala, penyelaras pening kepala, jadi kami buat keputusan cikgu dilarang tukar password. Okey, password yang dapat, yang default daripada awal taklimat tu gunalah sampai selama-lamanya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya dimaklumkan nama pengguna cikgu ni yang cikgu dapat tu in case kalau cikgu bertukar sekolah. Okey, bertukar sekolah, cikgu bawa sekali dengan nama ID tu. Okey, cikgu guna pakai yang sama. Boleh kan? So kalau yang dah boleh masuk tu, so login. Boleh? Sampai sini boleh tak cikgu? Boleh Kak? Boleh tak? Ni Cikgu Azmiah ada tak? Boleh sampai sini? Boleh Cikgu Amy. Okay. So dekat sini, ruangan sini kalau kita tengok dia ada DPLC, dia ada SKMPMG2 dan sebagainya. Okay. Setiap satu ni saya kalau ikutkan Encik Ismail maklumkan saya dah ada bahannya tapi belum diguna pakai lah. Sebabnya mungkin ada taklimat kot kepada penyelaras. Jadi saya tak naklah sentuh yang lain-lain ni. Saya hanya nak sentuh kita punya ERPH je. Okay, so cikgu klik kat butang tengah ni, laman utama mereka bentuk perancangan pengajaran. So cikgu klik kat situ. So dia akan bawa cikgu dekat satu lagi interface. Okay, di mana dah ada sepatutnya logo sekolah cikgu, nama dan sebagainya. Yang ini yang disetkan oleh penyelaras lah. Okay. Hello? Ni nak tanya, username dengan password tu macam nak tahu. Username dengan password tu ada daripada penyelaras. Penyelaras untuk SBPI siapa? Kena minta kat dia dululah. Ya, sepatutnya dia edarkan dah username dengan password tu. Masa awal taklimat dulu diberitahu dapat dia username dengan password tu kena edarkan sebab kalau tak activate dalam tempoh berapa bulan macam tu macam dia orang akan deactivate account tu. Tapi sekarang ni sebab kita dah nak guna pakai tahun depan semua kan. Jadi yang tu saya tak apa nak pasti. Cumanya cuba tanya penyelaras sekolah masing-masing. Sepatutnya dia ada. Dia ada senarai ID dan password. Boleh tak cikgu Cikgu Atikah kan? Yang tanya Cikgu Atikah kan? Ya. So macam mana Cikgu Atikah? Kita nak buat hands on ni. Nanti saya tanya. Hari tu ada pengetua bagi taklimat tapi tak ada pula nak run benda ni. Nanti PM lah, PM penyelaras. Asal yang pergi SDPI cikgu tu, Cikgu Ustaz Zaki Ustaz Zaki yang pergi. Okay, so cikgu lain okay. Pertama sekali bila kita masuk CIDS, pada awalnya cikgu nak guna CIDS, apa yang perlu cikgu buat adalah cikgu kena set profile dulu. Okay, ada satu butang kat sini. Okay, profile, okay, sunting profile saya. Sunting profile saya. Okay, di dalam ni dah ada nama pengguna. Okay, kemudian dia dah setting dah nama ni dia setting sebenarnya based on kita log masuk tadi lah. Okay, kemudian kita isilah maklumat butiran peribadi kita, nama, nombor IC, email. Kata laluan ni biar aja kosong.
Okey, jangan tukar kata laluan baru. Nanti kalau tukar, cikgu lupa nanya. Okey. Kemudian negara, negeri, daerah, kemudian nama sekolah. Okey. Bolehlah upload gambar dekat sini logo sekolah. Okey. Kemudian yang ni peranan, jawatan dan gambar cikgu. Letaklah di situ. Kemudian tekanlah butang simpan profil. Okey, simpan profil. Profil ni cikgu boleh ubah kemudian pun tak apa. Maksudnya boleh dikemas kini lah. Okey. Seterusnya, bila kita dah set up kita punya profil, okey, kita akan pergi kepada butang yang kedua iaitu tetapan. Okey, tetapan, di dalam butang tetapan, kita ada pilihan bahasa. Ada 2 bahasa sahaja, iaitu bahasa Melayu atau English. Okey, so katalah cikgu mengajar nanti, satu cikgu ajar bahasa Inggeris. Satu lagi cikgu ajar ASK atau cikgu ajar sejarah. Okey, so cikgu katalah cikgu pilih bahasa English kan. Jadi, walaupun nanti cikgu buat RPH untuk sejarah, dia punya yang umum tu memang dalam bahasa Inggeris lah. Sebab dia based on yang cikgu pilih sekarang. Pilihan bahasa apa. Dia macam itu. Dia tak ada pula untuk sejarah nak kena pula set balik pilih bahasa Melayu, nak bahasa Inggeris tak. Setting satu. Okay. So kemudian cipta kelas baru, sunting kelas, cipta kelas baru, sunting kelas. Kalau di sekolah saya, penyelaras yang akan buat benda tu. Cikgu-cikgu lain, dia hanya guna pakai kelas yang telah penyelaras setkan. Sebab kalau cikgu lain dia cipta kelas baru, nanti dia akan redundant dengan yang penyelaras set. So kalau dekat SOS kami buat macam tu. Awal tu penyelaras sebelum bagi cikgu-cikgu pakai, penyelaras buat kerja-kerja tu dulu. Setkan kelas, setkan bilangan pelajar dan sebagainya based on APDM. Ataupun retan pelajar. Kemudian yang cikgu kena buat adalah waktu pengajaran. Okey, waktu pengajaran bila klik, dia akan pergi dekat jadual waktu cikgu. Okey, dia akan pergi dekat jadual waktu cikgu di sini. Kalau cikgu tengok kat sini, waktu sesi persekolahan, cikgu masukkanlah 7.30. Waktu tamat pukul berapa. Maksimum pengajaran dalam sehari. So katalah sehari ada 6 masa. So tulislah 6 kat sini. Kemudian hari persekolahan, Isnin sampai Jumaat. Okey, nama jadual waktu pengajaran Anjal. Okey, yang ini saya namakan sebagai jadual A sahaja. Alright, jadual A sahaja. Nak tulis nama lain pun tak ada masalah lah. Okey. Kemudian cikgu masukkan, dia ada ruangan kat sini. Yang ini yang saya dah masuk lah untuk kelas saya. So kalau cikgu yang belum setting lagi jadual waktu, masuk dekat pilih hari. Contoh saya pilih hari Isnin. Okey, pilih kelas. So, ini semua senarai kelas yang penyelaras dah set. Okey, pilihlah kelas mana yang cikgu ajar. Okey, let's say saya bagi contoh. Okey, 1 RK1. Pilih kategori. So, kategori kalau untuk ASK, dia bukan duduk di bawah teknik dan vocational. Dia duduk di bawah teknologi. Okey, kalau cikgu pilih teknik dan vocational, subjek ASK tu tak ada. Okey, so cikgu kena pilih teknologi. Kemudian barulah ada asas sains komputer. RBT pun duduk bawah teknologi juga. Computing pun sama, sains komputer pun sama. Okey, dia bukan duduk di bawah teknik dan vocational. Kemudian cikgu tulis waktu mula. Okey, apakah waktu mula dan waktu tamat ni? Cikgu ambil jadual waktu yang cikgu dapat tu. Okey, cikgu tulis. Okey, untuk Isnin, 1 akhir 1, apakah waktu bila dia punya subjek ASK tu? Let's say saya bagi contoh, Isnin saya punya kelas adalah pukul 8. Okey, pukul 8 sampai pukul 9.
8 sampailah pukul 9. Okey, kemudian tekan untuk memilih jumlah waktu mengajaran. So 8 hingga 9, so 2 waktu lah kan. 30 minit setiap satu waktu. So 2 waktu. Okey, kemudian berapa RPH yang cikgu perlukan untuk 2 waktu? So far sepatutnya 1 je lah. Kita buat RPH 1 je kan. Okey, so biarkan 1. Kemudian cikgu tekan butang tambah. Cikgu lakukan proses yang sama untuk setiap waktu pengajaran. Bila tekan butang tambah, okey, pilih lagi hari. Isnin, ada tak kelas lain? Lepas tu tambah lagi, pilih lagi hari Selasa. Sampailah semua jadual waktu cikgu tu dah dimasukkan. Okey, so di bawah ni kalau cikgu dapati, dia ada jadual A, jadual B tambah set jadual. Kan? Okey. Selalunya bila kita dapat jadual dekat sekolah, tiba-tiba lagi ada rombakan jadual, dapat jadual baru, kan? So cikgu jangan edit jadual yang sedia ada, cikgu tekan tambah set jadual. Jadual baru je tambah set jadual, setkan balik jadual yang baru. Tak dapat lagi pertukaran jadual, masuk lagi jadual baru. So dia akan ada banyak lah kat sini. Kalau sekolah tu ada berlaku pertukaran jadual yang banyak. Boleh tak sampai sini? Ada tak nak tanya? Boleh tak? Boleh tak sampai sini cikgu? Okey. So, bila cikgu buat macam ni, bila dah masukkan setiap satu kelas tu nanti, cikgu klik klik butang simpan. Kemudian dia ada satu butang, papar jadual waktu. So, let's say saya klik papar jadual waktu. Okey. So, dia akan keluar jadual waktu macam dan jadual waktu yang cikgu dapat. Yang guru jadual edarkan tu lah. Okay, so dia akan dapat dekat situ sama. So dia akan ada analisis terus kat bawah ni. Berapa kelas kita dan sebagainya lah. Itu untuk katalah jadual A saya ni, jadual yang sebelum ni, jadual yang terkini, jadual B. Macam tu. Ni jadual B, ni jadual sebelum ni. So kalau cikgu ada perubahan jadual lagi, jadual C, jadual dan sebagainya. So maksudnya kita dah ada simpanan rekod lah jadual-jadual yang bertukar tu. Alright, so boleh ya? Okay. Kembali balik ke sini. Masih lagi di tetapan. Kita dah selesai bahasa, kita dah selesai waktu pengajaran. Sekarang sebelum kita bina RPH, kita kena set dulu profil pembelajaran. Okay, profil pembelajaran. Klik profil pembelajaran. Okay, di dalam ni, okay, kita kena, dia dah siap ada yang check tau cikgu, dia dah siap ada tick. Okay, contoh dia tick dah siap-siap. Kalau contoh dia dah tick, kalau kat saya ni, saya dah buang sebabnya saya dah set. So kalau ada yang dia dah tick, cikgu buang, cikgu tick untuk cikgu punya RPH based on DSKP. Maksudnya DSKP kita ada apa? Okay, so topik, okay, subtopik, objektif pembelajaran, kemudian standard pembelajaran, standard kandungan, okay, cikgu tick. Okay, kalau untuk ASK itu je lah, dia tak ada tema apa semua tu tak ada. Okay, kemudian cikgu tekan butang bawah sekali ni, simpan. Tekan butang simpan. Boleh? Seterusnya, okey, adigan pengajaran pula. Okey, tadi profil pembelajaran, sekarang adigan pengajaran. Okey, apa dia adigan pengajaran? Okey, adigan pengajaran yang kita nak tulis RPH tu.
Maksudnya yang bukan berada di dalam DSKP. Okey? Okay, set induksi, langkah 1, langkah 2, tapi yang disenaraikan di sini, langkah by langkah tu, itu adalah yang macam kita belajar masa guru pelatih kan. Alright. Jadi kalau cikgu nak follow pun tak ada masalah. Kalau cikgu nak buat sendiri pun tak apa. Maksudnya katalah macam saya nak buat set induksi, langkah 1 sahaja, kemudian penutup. Kalau nak biar je langkah 1, langkah 2, langkah 3 pun tak apa, tak ada masalah. Nanti bila kita nak generate RTH, kita uncheckkan dia. Tak payah keluarkan dia. Okay. So kalau ikutkanlah ISO ke apa, saya tak ingat lah. Ada 4 komponen penting dalam lesson plan kan. Objektif, lepas tu dia punya apa? Boleh siapa-siapa bantu saya lupa. Yang saya ingat objektif, refleksi, kemudian aktiviti. Tajuk kot. Dia kena ada 4 komponen tu. Okay, so yang saya buat macam ni lah. Set induksi, langkah 1, kemudian penutup. Objektif tak perlulah sebab objektif dah ada tadi dekat dalam profil pembelajaran. Okay, yang kita nak set ni adalah adegan pembelajaran. Okay, seterusnya kita tekanlah butang simpan. Alright. Seterusnya, okay, pergi lagi dekat tetapan. Kita dah settle profil pembelajaran, kita dah settle adegan pengajaran, kita pergi kepada tetapan kandungan. Okay, dah terkeluar. Ni lagi satu. Dia kalau CIDS ni, kalau dah lama sangat buka lagi, dia akan keluar. Dia akan keluar daripada website tu. Okay, sekejap saya masuk balik. Alright. So, dah siap untuk profil pembelajaran, adegan pengajaran dan tetapan kandungan. Okay, tetapan kandungan ni untuk penyelaras lah. Bukan untuk cikgu. Okay, biar itu penyelaras punya tugas. Okay, selesai dah bahagian tetapan, kita pergi kepada record. Pergi kepada record. Okay, ada 2 kaedah. Cikgu nak buat lesson plan, RPH. Sama ada cikgu mulakan by minggu ataupun cikgu mulakan rancangan tahunan. So saya tunjuk dulu yang ikut minggu. Okay, ikut minggu. So katalah saya ambil sini cipta record baru. Okay, cipta record baru. Klik. So masukkan nama record kat atas ni. Nama record kat atas ni daripada masa saya bagi taklimat di sekolah, saya minta semua cikgu ikut macam yang dia bagi contoh kat belah kiri tu. Senang supaya standardize satu sekolah, kemudian pentadbir tahu. Okey, contoh saya buat ASK, okey, tingkatan berapa? Okey, contoh tingkatan 3, minggu berapa yang kita nak buat lesson plan ni? Let's say saya buat minggu 43. Okay, minggu 43. So ASK tingkatan 3, minggu 43. Satu sekolah buat yang sama. So pentadbir senang nak monitor. Okay, senang nak tengok. Yang ni masa saya buat bagi taklimat awal tu, saya setkan macam tu. Siap-siap. Kemudian kategori kelas, sekolah menengah. Okay, aras kelas, tingkatan 3. Kategori subjek, sama juga teknologi, kemudian subjek asas sains komputer. Okey. Kalau tengok ada 2 butang di bawah ni. Satu untuk persediaan BDR kan. Kalau work from home lah. Satu lagi untuk subjek yang ada STEM, STEM, stream. Okey. Masa saya punya taklimat tu tak diberitahu lah tentang benda ni, tapi
ada daripada awal tahun hingga sekarang guna, ada cikgu yang bagi tahu isu ke saya di mana dia punya lesson plan tu bila dia nak copy ke dia nak apa ke saya tak ingat dah. Dia jadi lain. Maksudnya kalau lesson plan kawan dia tu tersusun, objektif lah apa, yang dia tu lain. Dia kata kenapa jadi macam tu? Tiba-tiba. Jadi bila saya adukan isu tu kepada Encik Ismail, okay, so bila check account dia tu rupanya dia tercheck, dia tertanda tick dekat rancangan pembelajaran STEM stream. Kalau cikgu tick dekat sini, dia punya aturan lesson plan tu lain. Sebab kalau STEM stream ni dia macam PBL, dia macam project based learning punya lesson plan. So kita tak payah tick lah, biarkan dulu. Kemudian cikgu tekan butang cipta record. Berjaya, rekod baru telah dicipta. So sampai sini, ada tak cikgu nak tanya? Senyap je, saya seorang je. Ada tak nak tanya? Jelas. Jelas Buat bersama-sama ke tak? Ke menonton je? Menonton je pasung ni. Alamak, menonton je. Itulah sedih betul. Menonton saja. Tadi saya lewat masuk. Jadi saya tak pasti CIDS ni punya laman web di mana. Saya ada letak dekat tu. Chatting. Ada tak dekat ruangan chatting tu cikgu? Sekejap saya copy paste Saya saja. Nak tanya, kalau ada ajar subjek lain macam mana? Ada ajar subjek lain? Sekejap ya. Tak, dia tak ada masalah cikgu. Cikgu ajar subjek apa pun. Kita nak ajar cara nak guna. Kita nak ajar cara nak guna. Setting dia punya step by step macam tadi. Cikgu pilih subjek tingkatan, cikgu pilih subjek apa. Cikgu setkan nama untuk ERP, by minggu dan sebagainya. Sama je. Maksudnya tak kisah cikgu ajar subjek apa. Ajar subjek selain ASK ni kena buat 2 kali lah. Dia punya profile semua tu lah. Dekat ruangan profil tak ada tentang subjek. Dekat ruangan profil mana cikgu? Profil pembelajaran Dia kan ada teknologi kan. ASK bawa teknologi kan. Kalau macam matematik? Itu yang cikgu tanya soalan ni masa kita nak bangun kan? Masa kita nak buat lesson plan kan? So kalau matematik pilih matematik lah. Yang profil pembelajaran nanti saya tunjuk ya. Yang ini, yang tetapan profil pembelajaran dengan pengajaran ni dia tak ada sentuh pun subjek apa. Itu adalah umum. Apa yang perlu ada dalam lesson plan iaitu standard kandungan, objektif pembelajaran, lepas tu apa lagi? Penutup, macam tu. Itu umum. Dalam jadual waktu kita tu mesti dia combine lah maksudnya. Dalam jadual waktu, yang jadual waktu, cikgu salin sebiji macam cikgu dapat jadual waktu yang edaran kertas tu. Maksudnya kalau kat sekolah dapat edaran kertas kan? Cikgu salin sebiji masuk satu per satu. Tak apalah buat dulu baru nampak kot. Tak, tengok saya punya waktu pengajaran ni. Okey. Sekejap ya. Waktu pengajaran. Tengok jap. Ni kan, saya ambil satu-satu. Katalah saya tak ajar, cikgu nak saya bagi contoh. Katalah Isnin 3/1 ni, cikgu nampak tak saya punya skrin? Cikgu nampak tak skrin saya? Boleh nampak tak skrin saya ni? Jadual waktu pengajaran. Nampak. Boleh nampak, boleh. 3/1 ni. Katakan saya ajar subjek lain. So saya pilih lah. Saya dalam jadual waktu saya hari Isnin, kelas 1KA1, kategori saya ajar bahasa. Okey, bahasa. Okey, pilih subjek bahasa. Okey, bahasa Melayu.
So waktu mula dia berapa, waktu akhir dia berapa, tekan butang tambah. So nanti bila Papa jadual waktu, dia adalah benda tu, bahasa Melayu tu di dalam jadual waktu kita. Dia macam jadual waktu yang kita dapat manual. Cumanya kita dah convert masuk ke dalam sistem. Ke dalam CIDS. Nanti dia akan Papa bila dia Papa jadual waktu tu samalah macam jadual waktu yang kita dapat tu. So kalau sini saya ajar asas sains komputer, dia keluar asas sains komputer. Kemudian kalau sini saya ajar bahasa Melayu, dia keluarlah bahasa Melayu. Kelas apa, waktu apa. Dia tak ada masalah pun. Boleh tak? Okey, boleh. Boleh ya? Okey. Seterusnya, tadi kita dah cipta rekod baru kan? Okey, kita dah cipta rekod baru. Selepas cipta rekod baru, kita buka rekod. Okey, rekod, ambil buka rekod. Okey, so mana yang saya cipta tadi? Dia keluar sini. Yang kita cipta tu dia akan keluar atas sekali. Yang kita cipta baru dia keluar atas sekali. Maksudnya minggu bertambah, minggu yang terkini duduk bahagian atas. Okey, ini yang saya cipta tadi. ASK tingkatan 3, minggu 43, tingkatan asas sains komputer. So ini dia punya MIW. Apa dia MIW ni cikgu? MIW ni dia punya main source kita punya RPH. Okay? Kita belum lagi cipta lesson plan untuk secara spesifik untuk kelas tu. Ini adalah umum. Umum ni cikgu kena fikirkan kita nak ajar dalam seminggu tu kita nak ajar berapa objektif. Kalau macam ASK, seminggu kita ada, kalau di sekolah saya lah, seminggu 5 masa. Dia akan, timetable dia akan 3 masa, 2 masa. Okay, so saya kena plan lah. Seminggu tu saya nak capai berapa objektif. MIW ni adalah perancangan kita week untuk seminggu. Tak masuk lagi kelas. Okay, so let's say saya klik MIW saya ni. So apa yang ada di dalam MIW, kalau tengok kat sini, tak ada apa, tak ada setting apa-apa pun lagi. Okay, okay. So kalau cikgu nampak merah macam ni, okay. So cikgu klik lah untuk key in. Profil pembelajaran, buka, okay, dia keluar kat situ. Okay, setkan tarikh. Okay, katalah minggu 43 saya minggu depan. Contoh contoh. So, Isnin 16, akhiri dengan 20. Okay, minggu pengajaran saya tadi adalah 43. Okay, 43. Seterusnya. Kita pergi bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni dia ada pemberitahuan. Okay, pemberitahuan tu contohnya let's say dalam minggu hadapan kita ada cuti hari Rabu. Contoh. Okay, cuti apa-apa je lah. Let's say contoh saya kata cuti Deepawali katalah. Start hari Khamis tu cuti Deepawali. Contoh contoh sebab saya tak ingat bila cuti. Okay, so cikgu state dekat situ, nyatakan kat situ. Khamis, okay. Minggu hadapan tadi adalah pada hari Khamis 19 hari bulan. So, Khamis 19 hari bulan 11, okay. Cuti Deepawali. Contoh cikgu, contoh. Okay, kemudian Jumaat pun cuti kan. Okay, saya tulis kat situ juga Jumaat. Okay, 20 hari bulan 11, 2020. Okay, cuti juga. Cuti Deepawali. Okay, kenapa kena buat ni? Okay, nanti saya inform. Kenapa cuti pun kena tulis dekat dalam ni. Sebab dia akan ada efek di mana pentadbir dan cikgu sendiri boleh tengok minggu tu RPH yang cikgu buat tu complete ke tak complete. Maksudnya, supposedly katalah minggu tu untuk tingkatan 1, RK1, ASK, saya kena ajar dua sesi PDPC. Okay, so kalau
salah satu tu cuti, cikgu tak buat. Bila cikgu tak buat, dia akan keluar kat situ, cikgu punya RPH yang siap pada minggu itu hanya 1/2. Sepatutnya 2/2 kan, sebab ada 2 kali jumpa student kan. Okey, tapi cikgu ingatkan cuti, so cikgu tak buat. Tak boleh lah, kalau idea dia dapat detect benda tu. That's why lah, kita kena inform juga cuti tu, supaya nanti pada hari yang ada kelas tetapi cuti, kita generate juga CIDS tapi kita tick dekat pemberitahuan, iaitu cuti Deepawali. Nanti dia akan keluar dekat bawah tu, complete cikgu punya RPH 2/2. Saya akan tunjuk di mana benda tu berlaku. Okey, nanti kalau siapa selepas ini. Okey. So, sekarang kita pergi kepada yang ini, objektif pembelajaran. Okey, saya tadi tingkatan 3, let's say objektif pembelajaran saya ambil satu contoh, saya tengah mengajar lah. Kononnya topik bab 2, kriptografi. Okey, so objektif pembelajaran saya, okey, kalau ada cikgu yang buat bersama-sama saya, objektif pembelajaran dia ni tak keluar di sini tau. Objektif tu keluar di bawah. Dia akan keluar bidang pembelajaran dahulu. Ada tak cikgu yang buka sama-sama dengan saya? Yang boleh sahkan yang apa saya cakap ni. Dia akan keluar bidang pembelajaran dahulu. So, saya ambil perwakilan data, standard kandungan, saya ambil kriptografi. Standard pembelajaran, saya ambil dekat situ, katalah saya dah masuk topik 2.1.3. Okay, substitution cipher. Okay, so saya klik dekat situ. Kemudian, okay, standard prestasi katakan adalah menterjemah mesej menggunakan kaedah, menjelaskan kaedah cipher yang dipelajari dan menterjemahkan mesej menggunakan kaedah cipher. Mungkin cikgu tanya, mana dapat benda-benda ni? Ya, baru nak tanya. Apa dia? Mana dapat benda-benda ni? Dia dah auto ada dalam tu ke kita kena? Dia dah auto. Dia sebabnya cikgu yang akan pakai tahun depan ni lega lah sikit sebab semua dah ada. Yang kami pakai daripada awal tahun memang problem sebab banyak subjek tak ada. Jadi kan tugas penyelaras pada masa tu bila cikgu report tak ada je saya kena report. Telefon Cik Ismail, mesej, email, bagi tahu subjek ni tak ada, subjek ni tak ada. Jadi dia orang masukkan. Benda-benda ni dia orang ambil daripada SPP kita. Dia orang dah set. Dia orang dah masukkan. Klik je lah kan? Just klik. Untuk mata pelajaran mesti dah ada ya. Cikgu-cikgu yang nak pakai tahun depan untung sebab semua dah ada. Masalah-masalah yang kita orang hadapi tu tak ada. Okay? So, untuk subjek-subjek lain pun ada ya? Ya, semua subjek dah ada. Termasuk pendidikan khas. Termasuk pendidikan khas pun dah ada. Yang diberitahu Cik Ismail macam tu. Let's say lah cikgu, katalah tiba-tiba tak ada, kan? Tak ada masalah. Cikgu beritahu dekat penyelaras CIDS sekolah cikgu. Penyelaras CIDS ada dalam grup di mana ada Tuan Haji Ismail yang bangunkan CIDS tu. So inform pada dia akan selalunya kalau saya mesej dia terus telefon. Dan saya beritahu apa-apa masalah, petang tu settle. Macam tu. Alright? Tapi so far dah setahun ni tak ada lagi isu tu, semua dah ada. Just klik saja. Cuma saya nak bagi tahu cikgunya tadi, kalau ada cikgu yang buka juga CIDS macam saya ni, objektif pembelajaran cikgu ni mungkin berada di bawah. Di sini, bukan di saya ni. Yang saya ni ada problem sikit. Saya dah try banyak kali dah permasalahan entah dia jadi tak betul sikit, objektif duduk dulu. Sepatutnya objektif duduk bawah kan. Kita start dengan bidang pembelajaran kan. Tapi bila saya dah maklumkan, Tuan Haji Ismail kata tak ada masalah sebab masih lagi berada di dalam lesson plan. So boleh baca benda tu. Okay. So bidang pembelajaran cikgu klik. Okay. Dia akan based on tingkatan berapa yang cikgu pilih tadi. Tadi kita tengok atas, saya pilih tingkatan 3 kan. Kemudian dia tengok subjek apa? Asasan komputer.
So pilihan yang ada adalah based on tingkatan berapa dan subjek apa. Topik yang keluar itulah yang berada dalam buku teks, di dalam DSKP. Okay. Kemudian standard kandungan pun sama. Okay, so bila kita pilih yang atas bab 2, so dia akan keluar standard kandungan untuk bab 2 apa yang ada dalam DSKP. Standard pembelajaran pun sama. Dia base yang atas perwakilan data, apa yang ada dalam DSKP. Dah ada dah, cikgu pilih sahaja. Standard prestasi pun sama. Apa yang kita nak capai, kan yang tahap penguasaan apa tu kan, dah ada dah, cikgu masuk kat situ. Apa yang perlu cikgu tarik di sini hanyalah objektif. Objektif tak ada. Cikgu kena type sendiri. Okay, contoh saya nak buat objektif saya untuk topik ni menghasilkan dan menterjemahkan. Okay, tak perlulah cikgu isi pelajar di akhir sesi pembelajaran pelajar perlu, yang tu tak perlu cikgu, terus je tulis objektif apa. Alright, so contoh saya buat menghasilkan dan menterjemah sekurang-kurangnya 2 mesej kaedah. Okey, kaedah Caesar cipher secara bertulis. Caesar cipher secara bertulis. Alright. Pulang pada masing-masing punya objektif lah. Objektif saya ni, saya implementkan ABCD. Okay, macam kita belajar masa zaman guru praktikal dulu. Ada A, ada B, ada C, ada D. Okay. Ada audience, ada dia punya dan sebagainya lah. Saya tak ingat singkatan ABCD tu apa. Tapi macam tu lah. Okay, so cikgu yang objektif cikgu kena create sendiri, kena type sendiri. Selepas cikgu type, cikgu tekan butang tambah. Kalau ada objektif yang kedua, type dekat bawah. Tekan lagi butang tambah. Objektif ketiga, sebab tadi saya beritahu apa, perancangan yang kita buat ni untuk seminggu. So seminggu kita akan jumpa student kelas yang sama, untuk subjek yang sama berapa kali. So kita kena budget lah berapa objektif yang kita nak capai. Contoh saya nak capai 2 objektif. So saya objektif yang kedua menghasilkan dan menterjemah juga. Menghasilkan dan menterjemahkan sekurang-kurangnya okay, 2 mesej kaedah Picten cipher. Okay, Picten cipher. Okay, secara bertulis. Ini objektif saya untuk seminggu sebab saya akan jumpa pelajar kelas yang sama 2 kali. Okay, kemudian saya tekan butang tambah. Now, sampai sini dah selesai, tekanlah butang simpan. Boleh tak cikgu sampai sini? Senang je kan? Boleh kan? Ada nak tanya boleh tanya direct Puan Ros, objektif tu boleh kita tambah kemudian kan? Sebab kadang-kadang kita tak sure lagi. Boleh. Cikgu boleh tambah kemudian. Ya, okey, terima kasih. Nanti saya tunjuk macam mana bila kita dah dalam lesson plan tiba-tiba kita nak edit MIW tadi. Boleh, tak ada masalah. Alright. Now, bila kita save dia akan pergi kat sini. Kita dah settle yang belah kiri iaitu profil pembelajaran. Kita pergi anak panah belah kanan. Okey, belah kanan ni belum buat. Okey, belah kiri settle. Belah kanan belum buat. So kita tekan profile, profil pelajar pula. Okey, tekan profil pelajar. Okey, keluar kat sini. ASK tingkatan 3 minggu 43 tadi, kesediaan pelajar. Okey, kesediaan pelajar, cikgu klik, dia dah senarai banyak kat sini. Cikgu pilihlah mana satu. Cikgu rasa student cikgu tu macam mana. Contoh kalau student saya, kalau topik ni, okey,
Pelajar telah didedahkan dalam topik dulu ataupun pelajar telah membuat rujukan, pelajar pernah berbincang. Okey, ataupun pelajar mempunyai pengetahuan asas tentang topik ni. So saya pilih. Boleh pilih lebih daripada satu. Let's say selain ada pengetahuan asas, pelajar saya juga pernah berbincang tentang topik ini. Masa tingkatan 2. Macam itulah. Ciri-ciri pelajar yang bawah ni tak payah usik lah sebab ini hanyalah untuk data ujian psikometrik. So tak perlu, biarkan sahaja. Tekan butang simpan. Okay, now. Profil pelajar dah selesai. Kita pergi anak panah ke kanan. Profil media pembelajaran. Klik. Okey, jenis media yang cikgu nak pakai untuk pengajaran cikgu dalam 1 minggu tadi. Okey, cikgu klik jenis media, dia dah ada senarai di sini. Cikgu pilih. Kalau saya tak lari dah. Pertama, rujukan saya adalah buku teks. Okey, so saya pilih buku teks. Yang kedua, rujukan saya adalah buku rujukan ataupun saya pilih sumber pembelajaran digital. Okey? Ataupun kalau ada cikgu guna klik video, YouTube dan sebagainya, klik dekat situ. Contoh klik video. Kemudian elemen, kalau cikgu ada masukkan animasi dan sebagainya, kliklah. Kalau tak isi pun tak apa. Sebab ni adalah optional. Dia tulis dekat bawah ni, optional. Okey? Yang komposisi ni pun sama, optional juga. Latar belakang, persiapan flora, fauna lah. Tak optional. Nak isi boleh, tak isi pun tak ada masalah. Okey, kemudian tekan butang simpan. Dah selesai belah kiri. Kanan. Mengintegrasikan item pembelajaran. Klik butang kanan. Now, dia ambil daripada apa yang cikgu pilih item tadi. Saya pilih buku teks dan klik video. So dia keluar kat sini. Buku teks dan klik video. Apakah kegunaan buku teks yang saya pilih tadi? So saya klik, pilih. Buku teks tu nak guna untuk apa? Saya guna buku teks tu untuk penerangan tajuk pembelajaran. Kemudian selain tu buku teks juga saya gunakan untuk pemahaman. Klik video. Okey, klik video saya guna untuk menonton aktiviti, mencatat fakta penting ataupun menonton pemahaman topik. Okey. Kemudian kita ada elemen merentas kurikular, EMK. Ini pun optional tetapi untuk asas sains komputer, okey, kita pilih kat situ teknologi maklumat dan komunikasi lah. Teknologi maklumat dan komunikasi. Dia ada banyak kan EMK ni dekat dalam DSKP ada di bahagian depan tu. Dia ada cerita. Okey. Kemudian tekan butang simpan. Seterusnya anak panah kanan lagi menyesuai kemahiran. Okey. Tema. Okey, tema untuk ASK tak ada tema, tak payah isi. Kemahiran belajar, ASK tak ada, tak payah isi. Kemahiran hidup, tak ada, tak payah isi. Kemahiran maklumat, ASK ada. So pilih, okey, cikgu pilih literasi maklumat ke, literasi media ke, TMK atau kemahiran digital. Okey, so selalunya saya pilih TMK lah. Okey, TMK ataupun kemahiran digital. Okey, seterusnya KBAR. Okey, kemahiran berfikir aras rendah. Untuk ASK, ada sesetengah topik, dia merangkumi semua taksonomi Bloom. Okey? Kak Ros. Kak Ros. Ya. Sorry, nak tanya, kriteria kejayaan perlu ada tak? Kalau ASK tak ada kan, dalam DSKP tak ada kan kriteria kejayaan. Tak Dia cuma ada payahlah ya. ada prestasi tu. TP-TP. Okey. Nak mencelah. Tak payahlah. Apa dia nak mencelah? Kak Azra nak apa, nak tambah apa? Tak ada sebab sekolah kami kena buat RPH untuk TS
25. Jadi kriteria kejayaan tu memang kena ada lah dalam RPH. Oh, okey. Kita orang tak. Orang yang biasa Jadi je. rasanya kena tengok lah masing-masing punya keperluan sekolah lah. Betul lah. Tu je lah nak mencelahnya. Oh, ingatkan Kak Azra punya ajar. Okay. So tadi Ajar dah beritahu kan, depend pada sekolah masing-masing lah. Kita orang RPH biasa bukan TS25. Okay. Kemudian saya letak kebar ni semua. Letak je semua, tak ada masalah. Nak pakai ke tak pakai ke, Sagi saya tunjuk dekat mana kita boleh tick dengan untick. Okay. Kemahiran berfikir aras tinggi pun sama. Okay. Selalunya kalau ASK, saya ambil penyelesaian masalah lah. Ataupun pemikiran kreatif. Okay. Cikgu pilih lah ikut kesesuaian subjek cikgu ataupun cikgu rasa macam mana topik ni. Okay. Saya penyelesaian masalah lah. Alright. Kemudian kemahiran proses sains ni, saya tak buat yang ini. Kalau cikgu subjek sains, dia bubuh. Okay, memerhati, mengelaskan, mengukur. Okay, kemudian tekan butang simpan. Seterusnya, mengaplikasi alat. Okay, alat berfikir kalau dalam yang saya buat untuk ASK, taksonomi belum lah. Saya tak guna alat berfikir umum ni. Okay, kadang-kala ada topik saya guna. Di mana pelajar buat peta minda, okay, peta apa, peta I-10 kan, peta alih lah, dakap dan sebagainya saya guna. Kadang-kala saya tak pakai. Okay, terpulang pada cikgu nak rancang seminggu cikgu tu macam mana. Okay, kalau dalam yang topik saya perwakil kriptografi ni, saya tak pakai yang peta minda dan sebagainya ni, saya terus guna taksonomi belum. Tapi kalau cikgu nak bubuh juga boleh lah. Contoh saya bubuh dekat sini nak cerita tentang ciri-ciri benda tu kan. Okay, peta boleh. Okay. Kemudian taksonomi belum saya bubuh je semua. Sebab ASK kebanyakannya dia mesti capai dia taksonomi belum dia capai sampai tahap aplikasi kan, sampai tahap sintesis. Okay. So mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okay, biar dulu, masukkan je dulu semua. Teknik berfikir di Bono saya tak pakai. Kaedah teknik pendekatan yang saya pakai, sumbang saran boleh, pemikiran computational pun boleh. Okay, pemikiran konstruktif. Okay, pemikiran computational. Mana dia? Okay, pemikiran computational. Kalau cikgu nak bawa sumbang saran pun boleh. Katalah ada discussion ke sebelum tu. Okay. Kemudian tekan butang simpan. Seterusnya menerak nilai. Okay, menerak nilai. Yang ini bergantung kepada mata pelajaran. Kalau mata pelajaran, saya tak ingatlah mata pelajaran apa yang ada kena terapkan civic tu kan. Bolehlah isi kat sini. Tapi ada kalanya mata pelajaran saya bubuh juga pemupukan nilai dalam pengajaran. Contohnya bila kerja berkumpulan. Bila kerja berkumpulan maksudnya pelajar akan saling bantu-membantu kan. Okay, so saya letak kat situ bantu-membantu. Katalah minggu tu saya ada aktiviti yang perlu akan pelajar bekerja dalam kumpulan. So saya letak kat situ bantu-membantu lah. Okay, kemudian tekan butang simpan. Kemudian membentuk item aktiviti pembelajaran. Okay, kat sini penyataan utama berdasarkan kebar. Tadi kita dah set dah kebar kita apa kan? Memahami, mengetahui apa kan? Macam mana nak capai benda tu? Okay, so dia dah senarai kat bawah ni. Contoh, pelajar dapat menyebut semula fakta. Ataupun pelajar dapat memberi jawapan berdasarkan isi penting. So ini mencapai kebar yang kita set tadi. Okay, bawah ni kebat. Macam mana nak capai kebat? Okay, contoh pelajar dapat memberi ulasan. Bila dia dah jawab, bila kita tanya sebab apa, dia bagi ulasan. Macam tu.
Cikgu boleh letak lebih daripada satu lah. Okey. Seterusnya kita ada ruangan pentaksiran, PBD lah. Okey, jenis pentaksiran yang cikgu lakukan, dia ada formatif, somatif, PBD ataupun digital. Dia letak ruangan digital ni untuk yang buat apa macam kes kita PKP yang itu kan. So ada yang penilaian kita buat secara atas talian, pelajar jawab soalan atas talian dan sebagainya kan. Okey. So saya buat pentaksiran PBD. Kaedah pentaksiran yang saya guna pakai adalah latihan bertulis sebab tadi objektif saya pelajar dapat menulis benda tu. Okey, so latihan bertulis. Okey, kemudian saya letak juga pemerhatian. Okey, kemudian jenis pentaksiran saya ambil tugasan ataupun kuis ataupun kerja kumpulan. Okey, contoh saya buat tugasan. Cikgu pilih. Benda tu dah ada, cikgu just select. Okey. Yang ini yang masa kita setting pada adegan pengajaran. Okey, biarkan saja, tekan butang simpan. Barulah sampai nak cipta RPH ikut hari. Okey, hari dan kelas. So cikgu kena setting dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru sampai sini. Hijau. Sunting, MIW, cipta, RPH. Apa yang ada di dalam ni? Okey, cikgu klik. Okey, cikgu klik. Tunggu sekejap. Ini lah yang cikgu tadi tu. Cikgu buat apa? Pilih lah. Tulis-tulis apa? Cek apa? Pilih yang mana satu lah dan sebagainya. Dia dah buat siap-siap. Okey. So, yang ini saya nak terangkan sikit. Masa awal tahun saya pakai sistem ni, dia tak tik siap-siap untuk cikgu. Yang mana kita nak pakai, kita tik. Tapi dia dah upgrade sistem sekarang ni. Dia tik siap-siap, cikgu tak nak pakai, cikgu uncheckkan dia, untikkan dia. Okay. So, sekarang saya nak buat untuk kelas saya yang pertama. Okey, pilih kelas kat sini. Saya tadi 3RK1. Okey. Kemudian saya nak objektif pertama saja. So saya uncheckkan objektif yang kedua. Kemudian saya nak kaedah Caesar cipher kan. So standard prestasi tadi dapat berjelas dengan dapat terjemah. Betul lah. Kemudian saya guna klip video buku teks. Yang lain ni samalah. Okey. Seterusnya, adegan pengajaran ni saya tak naklah buat langkah 1, langkah 2, langkah 3 ni. Saya uncheckkan langkah 2, uncheckkan langkah 3. So, saya ada set induksi, langkah 1 dan penutup. Nanti kita tengok di mana benda ni. Okey, bila dah settle, saya tekan butang cipta RPH. Cipta RPH, dia keluar kat sini, tingkatan 3, kelas 3RK1, jumlah pelajar saya 15, mana datang 15 ni? That's why saya kata penyelaras setting, siap-siap. Kelas tu berapa orang semua penyelaras buat. Sebab kalau penyelaras tak buat, tak setting awal-awal, kalau cikgu tu sendiri masukkan, kalau macam SYS ada 100 dalam 148 cikgu, bayangkan. Dia akan berlaku redundant kelas. Lepas tu ada cikgu ni pula dia tak ingat student kelas dia ada berapa, dia hentak pula Zaki akan jadi caca marba kat situ. Better penyelaras setkan siap-siap kelas, bilangan budak based on retan lah. Okay. Seterusnya kehadiran pelajar biarkan dulu sebab katalah belum lagi kelas saya yang ni. Tarikh. Okey, saya tadi setting minggu 43, 16 hingga 20 kan. Okey, katalah saya punya kelas adalah Isnin, 16 hari bulan 11. Masa, okey, katalah pukul 7.30. Okey, 7.30 sampai pukul 8.30. Alright. Now, kita dah ada dah, tinggal satu je objektif. Sebab saya nak ajar satu objektif dulu untuk kelas yang ini. Pada hari ini, 16 hari bulan, masa ini. Okay, saya simpan objektif yang tadi, yang kedua saya set tu untuk kelas berikutnya.
Okay, now di bawah ni, so set induksi 5 minit, apa dia yang dilakukan? Okay, contoh set induksi saya bagilah apa? Tonton video tentang Caesar cipher. Okay, so saya letak kat situ video, okay, berkaitan, okay, Caesar, okay, cipher. Okay, kemudian langkah 1, saya tadi kelas sejam. 7.30, 8.30 kan? Okay, 5 minit dah ambil untuk induksi. So, penutup 5 minit. Okay, so balance dia. Balance dia berapa 50 kan? Okay, so 50 letak kat situ. Okay, apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan? Contoh, saya letak kat situ. Okay. Sumbang saran. Okay, sumbang saran video yang telah dipertontonkan kepada pelajar. Macam tu lah. Cikgu senaraikanlah aktiviti apa cikgu buat. Contoh saya buat macam tu. Lepas tu saya tulis kat situ pelajar diminta membaca buku teks, muka surat berapa. Pelajar diminta merujuk, okay, buku teks, okay, muka surat, okay, 36, okay, hingga 38, okay, dan lain-lain. Cikgu senaraikan berapa aktiviti yang cikgu buat. Sebab sini 50 minit tau. 50 minit cikgu kena pandai lah bajet. Maksudnya kalau ada aktiviti kumpulan kena nyatakan kat sini lah. Kalau laksanakan PAK 21 pun tulis kat sini. Okay, PAK 21 contoh dia apa? Petting share. Okay, so tulis kat situ. Petting share apa? Cikgu bagi kepada kumpulan, lepas tu bagi dan sebagainya lah. Semuanya disenaraikan di sini. Boleh tak? Ada tak nak tanya? Boleh ke Atika? Boleh. Boleh? Ada tak nak tanya? Faham tak saya terang? Ke saya terang laju? Okey je. Okey je. Kena buat dulu baru rasa. Kan? Tak apa. Nanti saya letakkan dia punya user manual tu, PDF format dekat dalam grup. Cikgu buka, cikgu follow lah satu-satu. Nak tanya boleh tak? Ya. Kalau macam katalah sekolah ni tak start buat lagi kan. Lepas tu kita start dulu, okey ke? Boleh ke? Kena tanya pentadbir lah. Lagi siapa nak semak? Sebab macam senang je sebenarnya ni daripada nak kena type. Kena dapat kena tanya pentadbir lah macam mana kot. Ini yang boleh macam export ke kita punya, macam sekarang kita orang pakai macam Microsoft Office. Masukkan ke, kita buat guna ni, lepas tu kita masukkan dalam Microsoft Office kita, boleh ke? Dia tak boleh. Maksud cikgu apa? Import Import pergi, kita orang pakai Office ke? Bukan Office lah kan. Yang Maksudnya, Microsoft memang dapat yang 365 tu. lepas tu cikgu nak import masuk kat dalam CATS. Masuk yang tu, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh, dia tak ada sistem yang boleh kita buat convert masuk kan. Tak. Dia cuma bila tahun ni, dia cuma boleh bila tahun ni, yang saya faham bila tahun ni cikgu buat complete 1 tahun, cikgu boleh salin untuk tahun depan. Oh, sama tu. Maksudnya cikgu dah ada dia punya RPH lengkap, RPT lengkap untuk subjek tu, cikgu boleh salin tahun depan, boleh pakai, tak ada dah pula cikgu kena tarik balik. Kecuali objektif tu yang berubah, lain tu semua dah ada. Kelas berubah lah. Dia ada macam tu. Tapi kalau nak sedut daripada benda lain nak masuk tu tak boleh. Sebab pakai online juga yang RPH sekarang ni. Tu yang kalau boleh guna ni, transfer sana macam senang sikit. Saya nak type kan tu kena type.
Yang tu saya tak pastilah Cikgu Atika. Tak apalah, tunggulah sekolah pakai ni, saya pakai. Okey, cuma saya nak inform lah. Tadi kan saya kata video berkaitan Caesar cipher kan. Cikgu boleh letak video di sini ya. Okey, cikgu search video tu. Let's say saya search dekat YouTube kriptografi. Kemudian saya jumpa, saya tekan butang share, saya ambil dia punya URL kan. Copy. Saya letak dekat bahagian sini. Okey, saya induksi ni. Okey, media. Tekan butang tambah, tekan media. Okay, so nanti saya paste dia punya URL di situ, saya tekan butang OK. So video cikgu akan berada di sini tau. In case kalau ada berlaku pencerapan ataupun pihak mana-mana datang ke sebagainya, dia nak dalam bentuk bercetak kan. Bila cikgu cetak cikgu punya RPH ni, ada gambar video ni di sini. Dia akan cetak sekali. Okay. So, letak video di situ. Kalau cikgu nak masuk gambar pun sama, letak di situ. Tapi kaedah untuk masuk gambar dia bukan simply boleh letak image macam tu je. Dia ada kaedah dia. Nanti saya tak sempat kot hari ni. Dalam yang saya bagi file PDF nanti cikgu dia ada ajarkan macam mana nak letak image tu. Boleh ya? Okay. Dah isi semua ni. Isi penutup. Penutup dia apa? Wakil pelajar memberi rumusan dan sebagainya. Cikgu tulislah kat situ kan. Memberikan rumusan. Okey. Berkaitan topik yang dipelajari pada hari ini. Okey. Yang ni cikgu buatlah lagi dia punya aktiviti kan. Saya bagi contoh je. Okay, di belah kanan ni ada catatan, ada aktiviti tambahan tau. Yang diberi taklimat lah masa awal dulu. Let's say, cikgu dah rancang macam ini. Tapi pada hari kejadian tak boleh laksanakan ni. Maksudnya cikgu dah rancang nak letak video ni, nak tunjuk kat student. Pada hari kejadian tak ada pula elektrik. Ataupun tak ada internet. Tak boleh nak tunjuk kat student. So, dekat sini belah kanan tu, catatan tu alternatif. Maksudnya cikgu boleh letak kat situ. Apa dia aktiviti alternatif. In case tak berjaya nak buat yang ni. Katalah cikgu edarkan gambar ke, edarkan apa dan sebagainya lah. Letak kat situ. Boleh lah cikgu catat dan sebagainya kat sini. Di ruangan bawah, okay, di ruangan bawah ada refleksi. Ini ruangan refleksi. Bila cikgu buat RPH, jangan pula pergi tulis siap-siap refleksi. Tunggulah habis kelas tu barulah isi. Sebab apa saya cakap macam itu? Okay, kalau cikgu buat lesson plan, cikgu terus tulis refleksi. Bila cikgu tekan butang simpan RPH, dia akan keluar masa cikgu tulis refleksi tu. Makanya pentadbir, pencerap, okay, dia boleh tengok lah. Sepatutnya kita tulis refleksi tu selepas berlakunya sesi PDBC. Kan? Betul tak? Jangan pula cikgu dia tulis siap-siap sampai refleksi. Lepas tu tekan butang save. Kelas tu belum lagi. Kelas tu tengok tarikh kat atas ni. Okay, tarikh kat atas ni, kelas tu belum lagi minggu depan. Tapi bila tarikh dekat bawah ni, refleksi tu hari ni. So janganlah buat macam tu cikgu ya. Saya nak bagi tahu siap-siap lah. Okay, mana tahu lagi pergi tulis habis sampai refleksi. Tak payah tulis lagi refleksi. Biarkan dulu. Habis kelas baru isi. Boleh Okay, now ada satu kat sini. Kalau cikgu tengok saya ada link dengan gg.gg lah, RPT lah apalah, ini semua-semua ni kan. Okay, kenapa saya ada benda ni? Saya ada benda ni sebab sekolah kami tahun ni baru guna CIDS. Okay, so bila tahun ni baru guna CIDS, maksudnya perancangan kami tu baru minggu by minggu kan. Bila minggu nak tunggu hujung tahun baru complete satu RPH. Jadi sepatutnya kita sebelum start persekolahan kan kita dah siap dulu RPT, perancangan pengajaran tahunan kan. Okay, so yang kami buat manual dulu tu, kami uploadkan dulu. Kami uploadkan dulu dalam sistem ni. Sebab kami baru nak mula ni. So baru by minggu. So tahun depan tak
tak ada dalam benda upload manual ni sebab kami dah ada di dalam sistem ni. RPT tahunan kami dah siap untuk setahun. So kami salin untuk tahun depan sahaja. Kemudian kalau ada dokumen-dokumen yang cikgu nak letak di sini, nak masuk dalam CIDS ni, upload di ruangan tahunan. Nanti saya tunjuk kat mana benda tu. Boleh? Boleh tak? Ada tak nak tanya? Sekarang cikgu tengok belah kanan tu, kita ada asal dia MIW, sebelah kanan tu 3AK1. Okey, saya tekan butang simpan RPH dulu. Okay, now dia keluar kat bawah tu. MIW source 3AK1, RPH 1, Isnin 16, 19, 11 dan sebagainya. Saya nak buat RPH kedua untuk kelas yang sama. So saya pergi dekat MIW balik. Dia keluar source asal tadi untuk seminggu. Objektif pertama saya dah laksanakan. So saya uncheck objektif pertama, tinggalkan objektif yang kedua. Saya buat proses yang sama. Okey, buang langkah 2, langkah 3, cipta RPH. Lepas tu buat step yang sama. Tarikh, katalah hari Rabu pula kelas saya. Kemudian masa pukul 11.30. Okey, sampai pukul 1. Okey. So masukkan kat situ sama macam tadi dan sebagainya. Cikgu tekan butang simpan. Now. Okay. Oh saya tak letak kelas. Sorry. Buka balik. Okay. Ambil sunting. Kelas 3AK1. Okay. Tekan butang simpan. Okey, sekarang saya dah ada 2 RPH untuk kelas yang sama. Okey, 2 RPH untuk kelas yang sama. So, lengkaplah untuk seminggu tu kelas yang sama 2 kali jumpa student. So, lengkaplah untuk satu kelas, satu subjek. Okey, so kalau saya kembali ke model, saya dekat mana benda-benda yang kita buat tadi? Okey, record. Okey, buka record. Okey, record, buka record. Saya tunjuk contoh cikgu Okey. So contoh saya tunjuk yang contoh bulan Oktober lah. Bulan Oktober di mana di dalam timetable saya untuk kelas tingkatan 1, okey ada 2 kelas. AK1 dan AK2. So sepatutnya ada 4 lah lesson plan kan. Sebab ada satu kelas tu 2 kali jumpa. So ada 4 kan. So dia akan keluar kat sini cikgu yang tadi tu. Saya kata. So complete lah 4/4. Okay 2/2. 2/2. Kalau cikgu yang cuti tu macam minggu lepas kita ada macam yang Jumaat ni kita cuti kan. Kalau cikgu tak buat yang bahagian pemberitahuan, maksudnya cikgu tak generate lesson plan juga tapi tick dekat pemberitahuan cuti tu, dia akan keluar kat sini tak cukup 1. Okay. So, buatlah benda tu. Dia akan keluar tak cukup 1. Itu pentingnya. So, pentadbir boleh tahulah lesson plan cikgu ni cukup ke tak. Lepas tu dia akan keluar kat tepi ni. Kemudian keluar tarikh masa. Yang ini yang tick-tick ni adalah bila penyemak dah semak. Bila dia semak. Dia keluar kat situ. Okey boleh? Okey, pergi balik kat sini. Record. Kita record dah pandai dah. Buka record dah pandai dah. Buka record ni nak tengok balik yang tadi kita buat kan. Perkongsian record. Okey, klik dekat perkongsian record. Okey, perkongsian record ni, okey, kalau kita buka, macam contoh saya ni, ada seorang cikgu, dia request kat saya lesson plan. Macam tu. Okey, dia request kat saya. So, dia keluarlah siapa cikgu tu dekat sini. Okey, Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, cari record kalau cikgu nak tengok
lesson plan subjek yang sama, sekolah lain buat. Mana tahu nak tengok idea cikgu tu mengajar macam mana topik tu. Okay, cikgu pilih dekat cari record, kategori subjek, ambil teknologi, pilih subjek, asas sains komputer, pilih kelas, sekolah menengah, aras kelas, tingkatan 3, tekan butang cari. Dia keluar kat sini semua cikgu-cikgu yang menggunakan CIDS dalam buat lesson plan. Contoh Kak Farida ada kat sini, nama saya pun ada kat sini, dan sebagainya lah. So kalau nak tengok cikgu tu punya lesson plan, tekan butang papar. Dia keluarlah kat sini. Okay, tapi yang cikgu ni dia tengah praktis kot. Bengkel kot sebab tak diisi. Dia kalau yang betul cikgu tu buat dah penuh, dia akan ada penuh. Contoh saya ambil apa Cikgu Kak Amy lah. Cari diri sendiri. Cari diri sendiri boleh ke? Tadi ada nama Kak Amy? Yelah, tapi boleh ke buka sekejap Macam pelik lah pula. Cari diri sendiri. Sekolah menengah, tingkatan 3, cari. Boleh. So tekan butang 5, 9, 11. Ini yang tadi yang tak complete kan. Kita ambil yang lain. Topik lain. Oktober. Saya nak tunjuk bahawa dia kalau apa-apa dia akan penuh apa yang cikgu tu buat. So kita bolehlah berkongsi kaedah dia mengajar tu dia guna apa. Kita bolehlah tengok. Internet dah slow dah. Hari ni Selcom ada problem. Ada tak? Cikgu 5 dan 11 juga. Apalah, November. Sekejap cikgu, internet saya ni slow. Okay, so tak ada contoh Papa. Ini contoh cikgu ni. Cikgu Muhammad Hafiz Syamsuddin dari LMS. Okay, so dia buat tingkatan 3, minggu 44. Okay, dia buat, ini dia punya lesson plan. Ni yang cikgu akan nampak. Complete lah ni. So kita bolehlah tengok dia buat cara mengajar macam mana. Nampak tak? Boleh tak? Okay, dia buat macam ni. Cikgu boleh cetak ataupun cikgu boleh request daripada dia nak tengok. Itu contoh lah. Itu bahagian cara record. Record belum serah ni bukan record belum serah ni pentadbir lah kan. Dia tengok record belum serah ni kalau ada kita tak hantar. Kita punya lesson plan tu bila. Kalau macam sekolah saya, dia set kan CIDS kena hantar sekurang-kurangnya hari Jumaat. Dia dapat detect tarikh itu tau. Okay. Kemudian kita ada sunting nama record, let's say katalah tersalah nama dan sebagainya, hapus record dan tutup record. Ada satu butang lagi, rancangan tahunan. So bila saya klik rancangan tahunan, okay, dia asingkan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Okay, ni tingkatan 1 saya punya rancangan tahunan.
Daripada minggu pertama sampailah minggu sekarang. Okey, minggu ni. Okey, minggu ke-42. Ini rancangan tahunan. Okey. Kemudian tingkatan 2 dan tingkatan 3. Katalah cikgu nak masuk gambar dan sebagainya di ruangan sini cikgu, bahagian bawah ni dia ada. Sekejap ya. Kembali pautan cetak pautan ke sumber RPT. Pautan ke sumber RPT. Cikgu boleh masukkan apa-apa cikgu nak masukkan, gambar ke, dokumen tambahan untuk mengajar ke, masukkan kat sini. Dia ada daripada YouTube, image, info, Google Drive, OneDrive. Masuklah kat sini dia punya URL dan sebagainya. Katalah dalam lesson plan cikgu tu, cikgu ada link dengan quiz, Google Form. Nak letak URL tu kan, letak kat situ. Itu contohlah. Kemudian, okey. Kalau tengok dekat tahunan ataupun kalau tak nak tengok kat tahunan, kita balik kembali ke model. Katalah cikgu dah buat untuk tahun minggu ni, lesson plan tersebut. Tapi objektif tu tak tercapai. Tak sempat. Maksudnya cikgu nak ulang minggu hadapan, betul? Kan? Nak ulang minggu hadapan. Okay, so cikgu buka record. Okay. Buka record, dia akan senaraikan by week yang cikgu dah buat. Katalah minggu saya yang ni, saya nak copy sebab saya nak tak habis belajar mengajar, nak sambung minggu hadapan. So dia ada butang salin di situ. Okay, klik dekat situ butang salin. Okay. Kemudian, okay. Tukar kepada minggu ke-44. Tadi 43 kan? Minggu ke-44. Okey, setting balik tarikh dia bila. Okey. Setting balik tarikh katalah 23 sampai 27. Kemudian tekan butang salin. Tutup. Okey, apa yang berlaku bila buka record. Okey. Yang dah disalin tu nampak tak? Dia duduk di atas ni. Ini yang minggu lepas, okey. Yang ni. Masalahnya cikgu kena alert bila kita salin, dia akan salin tarikh yang minggu lepas. Cikgu kena edit semula lah. Okey, masuk balik MIW dia, kemudian setting balik. Dan sebagainya. Macam itulah. Kita setting balik, kita masuk balik ni, klik salah satu ni, buka balik. Setting kat sini. Minggu yang ke berapa? 40 tadi 44 lah pula kan sepatutnya. 44. Okey, tarikh 23 sampai 27. Pada hari kejadian ada tak lagi cuti? Tak ada buang kan. Macam tu. Ada tak tambah objektif baru? Katalah objektif minggu ni tak sempat habis sikit je kan. So kita dah salin minggu depan. Ada pula objektif baru nak ajar minggu depan. Tambah lagi objektif di sini. Dan seterusnya lah. Sama proses yang perlu cikgu lakukan. So saya rasa itu je lah penerangan yang boleh saya kongsikan. Kalau lain tu, kalau cikgu nak tanya saya jawab lah. Boleh ajar? Boleh tak? Mas Nizar? Ya saya. Sampai situlah kot. Kalau cikgu nak tanya, cikgu tanya. Mungkin ada yang saya tak ingat. Okey. Ada buka ke sesi soal jawab? Kalau ikutkan yang Kak Amy nak ajar sampai situ je lah. Yang lain-lain ni Kak Amy tak diberi taklimat lagi lah. Penyelaras tak pasti dah pula kan. Tapi kita fokus pada lesson plan lah kan. Lesson plan. Okey, nak tanya Kak Amy boleh tak? Nak tanya kalau kelas, sebab kadang-kadang ada kelas yang kita combine kan, contoh ASK pun kita ada combine. Ada setengah sekolah dia satu kelas keseluruhan ambil ASK, betul tak? Ada setengah kelas dia ada separuh RBT, separuh ASK ataupun macam moral lah, contohlah kalau kelas moral, betul tak? Moral dan agama. Jadi macam mana dari segi kelas tu? Adakah kelas, sebab kalau kita ambil satu kelas yang solid, dia bilangan dia tak tally lah dengan jumlah sepatutnya.
So Jadi- macam kat kami, kita orang cipta kelas tu lah. Tengok orang ni kelas lain nampak ni? Satu akhir satu slash satu akhir dua kan? Nanti betul. benda ni penyaras yang buat. Cikgu, okey. maksudnya cikgu yang terlibat katalah dia ajar moral, dia kata kelas, dia bagi tahu lah penyaras. Nanti kelas. Okey. Budak. So penyelaras kat sini kena alert lah, maksudnya bilangan kelas tu dia kena ikut pula, ikut subjek yang kelas-kelas yang combine dan sebagainya. Tak, kalau kita orang penyelaras pada asalnya dia buat yang basic. Betul. Saya pun buat basic sekarang ni. Kemudian cikgu yang kena alert inform penyelaras. Boleh juga. Sebab kalau penyelaras dia pening lah, dia mana nak tahu. Kan kelas sains tu bercombine ke PJ bercombine ke apa kan. Jadi cikgu yang nak buat lesson plan tu dia kena alert lah. Apa nak sebut? Tak pening sebab aku jawab tu. Dia info lah penyelaras. Tidak kesian menyelaras. Pensat dia. Okey, faham. Lagi satu. Sebabkan saya dah buat CIDS ni untuk maths tingkatan 5. Saya ajar tingkatan 5. Okay. So sekarang yang ada masalah sebab sekarang kalau kelas sekarang kita buat revision kan, buat ulang kaji. Jadi ada topik tingkatan 4. Ya. So bila kita buat lesson plan ni, kita tajuk-tajuk kita dah buat dah yang MIW ni untuk tingkatan 5, tajuk-tajuk dia dah ada kan. So kat situ dia masalah nak ambil tingkatan 4 punya tajuk. Faham. Saya nampak. So ada solution ke? Ya, solution dia untuk KME, hari tu KME discuss dengan guru kanan, Kak Maslin kan? Betul. Okay, sebab untuk ASK tingkatan 2, dia punya syllabus sikit tau. Bila syllabus dia sikit, selalunya kalau KME punya kelas, dia akan habis dalam bulan 7, 6 dah habis dah syllabus tingkatan 2. Okey, jadi KME akan mula ajar tingkatan 3 dah. Masa tingkatan 2. Macam sekarang pun sama juga. Dah mula ajar satu topik tingkatan 3. Kriptografi lah selalunya mula kan bagi satu topik tu kan seronok. Betul. Okay. So, KME suggest kan dekat guru kanan sebab memanglah kita punya lesson plan tu based on tingkatan apa kita pilih. Sebab awal-awal tu tingkatan berapa kan. Jadi KME buat lesson plan macam ni. Contohnya KME buat macam ni ya. KME buka record yang mana KME ajar. Sekejap. Tingkatan 2, tingkatan 1, Oktober kot. Oktober. Sekejap. Sekejap ya, dia ada. KME ada buat. Kalau boleh diguna pakai lah untuk idea kepada yang lain kan. Tak apa, boleh share. Rasanya banyak. Situasi dia sama je tapi subjek maybe lain-lain lah. Tingkatan 1, tingkatan 2, asal mana satu? Mana? KME buat macam ni tau. Sekejap ya. Nak tunjuk tu dia mulalah ada hilang dah lah. Tapi dah buat dah. Lepas tu cikgu lain tanya pun KME bagi tahu solution sama. Macam ni. Dekat bahagian atas ni KME tulis. Nampak tak? Boleh tak? Kan bila kita set masa MIW nanti kita set kan ada bahagian KME kata yang untuk cuti-cuti tu. Di situ KME tulis. Ini tingkatan 2 ni sekarang ni. Tingkatan 2, 2 akhir 1 ASK. Topik ni tingkatan 3. ASK tingkatan 3. Lepas tu semua tu KME tulis di ruangan yang pengumuman nak tulis cuti tu. Tapi kan ada standard kandungan semua tu. Dia akan jadi macam ni lah. Standard kandungan tu tight lah, tight. Oh tak.
Kak Amy buka dia punya MIW MIW dia. Yelah, MIW dia maksudnya bukanlah kita ambil drop down list tu. Tak. MIW dia objektif Kak Amy ambil. Objektif kan kita tarik kan? Jadi yang lain biarkan, jangan isi apa-apa. Di ruangan yang pengumuman tadi tu isikan benda tu. Yelah sebab tajuk pun kita tak boleh tick kan. Jadi kita antik. Jadi tak ada tajuk sini. Jadi kita guna ruang cuti itulah untuk tajuk, dia punya bidang pembelajaran sebagainya lah. Nanti kita nak generate, nak create PH, kita tick lah sini. Tick kan? Nanti dia keluar lah macam tadi tu. Yes. Itu cadangan solution yang Kak Amy bagi dekat guru kanan lah. So dia proceed lah sebabnya kalau mula-mula kami discuss nak ambil yang topik terakhir tingkatan tu, tapi macam tak logik dah pula kan. Bila dalam rancangan tahunan nanti topik terakhir tu banyak kan. Jadi kita orang discuss balik buat macam inilah, letak dekat bahagian yang itu. Sebab selalunya kita nak ajar yang, yelah kita ajar benda tu sikit je kan. Itulah, kalau nak follow lah, tak follow kalau ada idea lain kabur lah. Okey, idea yang betul lah rasanya, idea menarik lah, boleh tiru basi. Ditiru. So yang lain ada ke soalan yang ingin ditanya, dikemukakan? At least kita boleh lah ada share perkongsian kat sini. Ada sesiapa nak tanya? Ada kan nak list tu. Lagi satu. Kak Amy. Ya. Kak Amy dah ajar. Kak Amy ada ajar tak salin pukal untuk minggu depan ni ke macam tu lah. Maksudnya MIW tu. Tadi kamu salin. Salin pukal tu untuk yang tahunan. Oh, tahunan. Dia akan tahun depan kita salin pukal. Maksudnya dia akan salin semua RPT tu tahun depan. Kalau yang by week tu kita salin lah, by week. Di perkataan dia salin je kalau tak silap. Salin je kan. Okey. Lagi nak tanya. Tapi kalau salin pun, salin pukal ke, salin ke, alert dengan tarikh tau. Kena edit balik lah tarikh tu kan. Sebab dia akan jadi, dia akan mingguan dia kena ubah lah. Nanti mingguan dia still lagi mingguan yang salin kan. Janganlah pula pergi sama tarikh tu berdandan dekat berapa kali minggu. So dia salin je kalau by week. Kalau yang by tahunan dia salin pukal. Dah kena keluar dah. Bukan kena keluar dah pun. Ada kelas dah tu. Okey. So ajar sampai situlah kot kalau tak ada dengan tanya. Ada tak sesiapa nak tanya kita sebelum kita tutup kita punya bengkel? Tak ada. Kalau tak ada kita tengok ruang chat kot ada yang bertanya kat situ ke. Okey, sebelum tu saya ingatkan semula lah siapa yang belum lagi isi kehadiran boleh isi pada link yang telah di-share oleh Puan Aizam. So tak ada ya? Kak Amy, kita boleh stop Okey, so kalau tak ada apa-apa persoalan, jadi saya ucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Ros Emiliana di atas perkongsian yang diberi dengan penuh semangat dan mudah difahami. Semoga bengkel ini memberi manfaat kepada semua, khususnya kepada guru-guru ASK Kintas Selatan. Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada Puan Nora Aizam dan Encik Muhammad Idris Sulaiman iaitu pegawai SISC Plus Teknik dan Vocational PPD Kintas Selatan, juga Encik Muhammad Faizal Hamdan iaitu pegawai dari Unit Sumber Teknologi Pendidikan PPD Kintas Selatan, serta semua guru-guru yang terlibat dalam menjayakan bengkel kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak semua. Jadi setakat ini sahaja perkongsian kita.
Jadi mana sebarang kekurangan saya mohon maaf lah. Jadi sekiranya ada perkongsian yang ingin kita kongsi lagi sebelum penutup akhir tahun 2020 ni, bolehlah dibincangkanlah di kemudian hari ya. Okey, jadi setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.